Alright, so hari ini kita bincang jawaban buku Power Up. Buku Power Up tingkatan 2 page 82, yaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu bentuk 3 dimensi. Okay, so kita tengok number 13 dulu. So kalau kamu lihat nih, dia bagi tahu raja di atas menunjukkan sebuah prisma dengan keretan rentas berbentuk trapezium. Means ini ialah trapezium. Okay, maknanya inilah tapak dia dan inilah tinggi pepejal nih. Okay, alright. Kemudian diberi isi padu prisma ialah 300 cm padu. Cari nilai T. So apa yang perlu kamu buat ialah tulis dulu rumus. Okay, tulis dulu rumus, yaitu trapezium ialah 1/2 darab hasil tambah 2 garis lari darab dengan T. Okay, ini adalah luas tapak. Okay, luas tapak. Isi padu ialah luas tapak darab tinggi pepejal. Okay, jadi dia darab dengan tinggi pepejal is 10 cm. Okay, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ada, yaitu E tambah B ialah E dan B. Okay, so 8 tambah 4. T kita tidak ada nilai, itu yang kita mau cari, darab dengan 10. Dan nilai ini sudah diberi. Okay, nilai ini sudah diberi, jadi kita tahu jawapan ini ialah 300. Alright. So, daripada ini apa yang perlu kamu buat dulu? Kita reverse satu per satu. So, yang ini kita boleh selesaikan dahulu. Maknanya mana yang kita boleh selesaikan, selesaikan. So, part yang ini kita boleh selesaikan. Part yang ini kita pindahkan, reverse dia. Alright. So, ini jadilah, ini 12 jadilah 6T sama dengan 300 bahagi dengan 10. So potong-potong tinggal 30. Meaning 30 bahagi dengan 6. Okay, sebab ini 6T ialah 6 darab T. Reverse darab jadi bahagi. Kemudian T sama dengan 5 cm. Tidak perlu tulis cm, boleh tulis cm juga boleh. So selesai. Alright. Next, soalan B. Dia bagi tahu di sini raja di atas menunjukkan bentangan sebuah silinder. Hitung isi padu. Yang ini diminta kita hitung isi padu silinder itu dalam cm padu. Maknanya dia bagi ini, okay, dia bagi keretan rentas dia. So kamu kena cari yang mana satu dia punya maklumat lah. Okay. So kalau kamu tengok ini akan bersambung dengan lilitan bulatan, betul? So, maknanya ini adalah panjang lilitan, yaitu 2 pi j. Okay? Panjang lilitan dia. Dan ini ialah tinggi silinder. Dan kamu sudah tahu bahawa isi padu silinder ialah luas tapak darab T. Luas tapak darab T. Alright. Jadi tulis dulu isi padu silinder adalah sama dengan pi j kuasa 2 T. So, maklumat yang kamu ada ialah T, kamu ada pi. Yang kamu tidak ada ialah jejari. So, kamu kena carilah jejari daripada mana? Daripada lilitan yang telah diberi. Okay, so macam mana? Tulis balik formula untuk lilitan. Dan lilitan itu adalah 44. Kemudian masukkan nilai yang sudah diberi. Jejari yang kita mau cari. So, tuliskan dia jejari. So, 44. Okey, kemudian dua ini kita darab dahulu. Okey, kita darab dahulu, dia jadi 44/7.
jari sama dengan 44. Oke, kemudian jari sama dengan 44 bahagi 44 per 7. So, bila dipotong-potong, kalau kamu tidak pandai kecilkan, tekan saja kalkulator 44 bahagi 44 per 7 sama dengan 7. Maknanya sampai sini kamu akan dapat sudah 1 markah atau 2 markah, alright? Kemudian barulah kita teruskan mencari isi padu silinder, yaitu menggunakan rumus isi padu yang tadi kamu sudah tulis. Sentiasa tulis balik formula supaya kamu tidak salah. Jadi 22 per 7 darab jarinya ialah 7, kuasa 2 darab lagi tingginya ialah 5. So, semua ini kamu boleh terus tekan dalam kalkulator juga, yaitu 22 per 7 darab dengan 7 kuasa 2 darab dengan 5. So, jawapan is 770 cm padu. Nampak? Dia tulis dalam cm padu. Oke, jelas? Tidak susah kan? So, seterusnya soalan C. Oke, Junyi menuangkan semua susu segar dalam bekas E ke dalam 3 buah gelas berbentuk silinder secara sama rata. Oke, maknanya ini bekas E dia masukkan dalam ni. Sama rata. Maknanya tiga isi padu ini adalah sama. Isi padu susu segar dalam bekas E adalah separuh daripada isi padu tersebut. Maknanya ini hanya separuh. Oke, separuh sahaja, half only. Diberi diameter setiap gelas ialah 7 cm. Diameter 7 cm. So, jari ialah 3.5 cm. Hitung tinggi bagi susu segar dalam setiap gelas. Yang dia mau cari ialah tinggi susu segar. Oke, jelas? So, apa yang kamu perlu buat ialah kita kena cari dulu isi padu susu ini. Oke. So, dia sudah bagi tahu isi padu ini hanya separuh. Maknanya tingginya juga separuh. So, how to find isi padu susu? Jadi, first kali kita cari isi padu susu dulu. Yaitu panjang darab lebar darab tinggi 11, 7, 15. 11 darab 7 darab 15. Tekan saja kalkulator, tidak susah. 15 darab 7. 7 darab 11 is 1155 cm padu. Kemudian kamu kena faham bahwa susu ini masuk ke dalam 3 gelas. Jadi 1 gelas isi padu untuk 1 gelas. Macam mana mau cari? Yes, bijak-bijak. Kena bahagi 3 gelas. So, bagi 3 kamu akan dapat 385 cm padu. Oke. Kemudian barulah kita boleh cari tinggi susu tersebut. Dan kalau kamu tengok gelas ni adalah berbentuk apa? Yes, berbentuk silinder. So, meaning silinder is pi J kuasa 2T. Pi dia suruh kita guna 22 per 7 darab jari tadi ialah 3.5 cm darab dengan kuasa 2 ya. cm tiap tulislah. Tinggi sama dengan berapa tadi kita jumpa? 385. So, teknik is the same. Kita darab dulu mana yang boleh didarab. So, kita darab dulu ini. Baru kita pindahkan. Oke. Jadi, 22 per 7 darab dengan 3.5 kuasa 2 is 38.5.
darab tinggi sama dengan 385. So, tinggi sama dengan 385 bahagi 38.5. Jadi, sentiasa guna kalkulator supaya jawapan confirm betul. So, jawapan is 10 cm. Jelas? Boleh faham? So, kena faham situasi itu. Oke, kena faham situasi, kemudian selesaikan masalah tersebut lah. Oke, next page. Page 50 pula suruh 83, yaitu soalan yang ini. Oke, kalau kamu tengok soalan ini bagi tahu raja di sebelah menunjukkan sebiji kek berbentuk piramid. Oke, ini kek piramid. Kek itu dipotong kepada dua bahagian yang sama tinggi. Oke, maknanya dia dipotong dua bahagian ini yang sama tinggi. Oke, dia potong begitu. And then hitung isi padu potongan kek bagi bahagian bawah. Maknanya yang dia mau cari ialah this one. Oke. Dan kalau kamu tengok piramid punya isi padu, apa dia punya formula? Yes, isi padu piramid. Sentiasa cek formula. Dalam soalan biasanya akan diberi isi padu piramid is 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Oke. Jadi untuk ini kamu ada 1/3. Ini dia punya apa tuh? Panjang dan lebar, yaitu luas tapak 16 darab 12 dan tinggi nih, oke. Tinggi ialah 24. So, kamu tekanlah kalkulator, kamu akan dapat jawapan 1536 cm padu. Oke. This one kamu sudah boleh dapat 1 ataupun 2 marks, depends on itu peruntukan markah. Oke. So, since kita mau cari di bawah saja, maknanya baki. Kalau baki maknanya kita mau tolak lah kan? Tolak dengan siapa? Tolak dengan yes, yang di atas ini. So, kita cari lagi isi padu piramid yang kecil. Oke, atas. Bagian atas tuh. Jadi sama juga 1/3 darab tapak darab luas tapak, yaitu 8 darab 6. Darab dengan tingginya dia sudah bagi tahu tadi, dua bahagian yang sama tinggi. Maknanya 12 bahagi 2 is 12. Yes, very good. So, tekan saja kalkulator, kamu akan dapat jawapan 192 cm padu. Good job. Jadi, baliklah kita kepada ini, yaitu isi padu bahagian bawah. Jadi, baki lah kan, baki bahagian itu. Carilah bahagian bawah. Cake is equals to isi padu ya. 1536 minus 192. So equals to 1344 cm padu. Selesai. Jelas? Senang saja. Oke, so bab ini memang guna banyak formula. Yang penting kamu faham macam mana guna itu formula. Oke, soalan yang terakhir yang akan kita bincangkan. Sebuah kilang pembinaan ingin membuat sebuah tangki berbentuk silinder yang diperbuat daripada simen konkrit seperti yang ditunjukkan dalam raja di sebelah. Okay, this one. Tebal dinding dan tebal tapak tangki itu masing-masing ialah 20 cm, 35 cm. Macam inilah tebal dia. Dia punya dinding, dia punya apa tuh? Ketebalan dia. Hitung isi padu. Oke, hitung isi padu dalam meter padu simen konkrit yang digunakan untuk membuat tangki itu. Oke. Ini dia mau simen Maknanya simen itu hanya yang di luar ini saja. Sebab tangki memang kosong kan. Di dalam dia itu kosong. Jadi isi padu nih.
maknanya baki lah tuh. So kalau baki maknanya besar ini akan tolak yang kecil di dalam nih. Paham? So apa yang kamu perlu buat ialah cari dia punya apa? Supaya jelas kita cari dia punya isi padu kedua ya. So yang pertama isi padu simen. Oke. Jadi rumus silinder ialah pi J kuasa 2 T. So sebelum tu kamu kena tahu dulu berapakah jejari yang besar ini. Yes. Jejari yang besar ini bahagi 2 nih. So kamu akan dapat berapa? Bagilah 1.2 1.7 bahagi 2 is 0.85. Oke, yang ini adalah 0.85. Kemudian jejari yang ini berapa? Oke. Maknanya kalau kamu tengok nih 20 cm di sini, sini juga 20 cm. So dia kena tolak 1.7 tolak 0.2 tolak lagi 0.2. So jawaban is 1.3. Tapi 1.3 itu adalah diameter. So jejari dia ialah bahagi lagi 2. So jawaban is 0.65. Okay. So kita ada 2. Kemudian tinggi juga berbeza. Okay. Tinggi juga berbeza. Tinggi bagi silinder kecil is 2.1 meter. Tinggi silinder yang besar kita tambahkan lagi 0.35 meter. Oke. Jadi kita buat satu persatu. So yang besar dulu. Pi J kuasa 2T yang besar tolak pi J kuasa 2T yang kecil punya silinder. So pi jejari yang besar ialah 0.85. Oke, 0.85 kuasa 2. Dan tinggi dia ialah 2.1 tambah dengan 0.35 yaitu 2. Berapa tu? 2. 2.65. Tolak dengan isi padu silinder yang 7 bukan. Yang kecil yaitu yang ini. Jejari ialah 0.65. Dan tinggi silinder ini ialah sehingga ini saja yaitu 2.1. Alright. Kemudian kita carilah jawapan. Jangan terus satu kali dalam kalkulator ya, sebab ada itu langkah, markah langkah. Oke, darab dengan 0.85 kuasa 2 darab dengan 2.45. So jawaban is 5 poin. Kita ambil aja semua dulu. Nanti kemudian baru kita bundarkan. Oke, kemudian 22/7 darab 0.65 darab tinggi 2.1. Sorry, sini ada kuasa 2 ya. Kuasa 2. Jawabannya lah 2.7885. So, bakinya lah kita tolakkan 5.562 325 tolak dengan 2.7885.
56325. So answer is 2.77 meter padu. Oke, barulah kita bundarkan supaya jawabannya lebih tepat. Oke. Kemudian untuk yang kedua diminta apa? Jika kos pembinaan tangki itu ialah Rp220 per, hitung jumlah kos membuat 15 tangki. Oke, maknanya untuk 1 meter padu ialah 220. Jadi untuk total ini darablah dengan 220. Dan total semua ada 15 buah tangki. So darab lagi lah 15 tangki. Oke, ini pun sudah ada 1 markah. Jadi penting tulis langkah kerja. Darab 15. So jawaban is RM 9.141 ringgit. Selesai. Oke? Jelas? So selesai kita bincang semua soalan ini. Selamat belajar.